Podcast Seram bersama Ali Bosku. Tunggu selepas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Ali Bosku. Baiklah, channel ini banyak menyediakan video-video yang menarik. Jadi jangan lupa untuk subscribe dan tekan butang loceng untuk update video-video yang terbaru. So guys, bertemu lagi kita dalam podcast Seram Ali Bosku. Seperti biasa, setiap kali podcast seram saya akan kongsikan beberapa cerita. Biasanya 3 cerita, tapi tengoklah tiap keadaan. Kalau cerita itu terlampau panjang, mungkin saya kongsikan 2 cerita sajalah. Kalau cerita-ceritanya pendek, mungkin 3, mungkin 4. Ikut keadaan lah ya. Kepada yang pendengar-pendengar ni, kalau dapat tolong share lah, tolong beritahu kepada rakan-rakan yang minat dengan kisah seram. Anda boleh kongsikan link kisah seram ni, podcast seram ni kepada rakan-rakan yang belum tahu lagi ada podcast seram ni. Sebab ramai rakan-rakan kita yang dia cakap tak tahulah pula Ali Bosku ni ada buat podcast seram. Ya. Jadi mungkin ada pendengar tapi dia tidak kongsikan. So saya harap pendengar-pendengar podcast seram Ali Bosku bolehlah kongsikan di grup ke, siapa-siapa yang minat dengan kisah seram ni boleh kongsikanlah kepada rakan-rakan anda. Jadi biarlah sama-sama seram, sama-sama takut masuk ke tandas, sama-sama tidur berselimut. Okey, itu saja nasihat, kira pesanan lah daripada saya. Share dan kongsikan kepada rakan-rakan yang berminat dengan kisah seram Ali Bosku. Jadi jangan buang masa lagi, kita ke kisah seram yang pertama. Baiklah, kisah seram yang pertama terjadi kepada sebuah keluarga. Suami dia ni terkena satu penyakit, iaitu kayap ular. Kamu tahu kan kayap ular? Kayap ular ni dia sebenarnya adalah cacar air. Tapi orang yang kena kali kedua cacar air ni, dia bukan lagi kena cacar air, dia akan jadi kayap ular. Kayap ular ni dia banyak, biasanya di tangan, di badan, di paha, di kaki. Dan ada orang kata kalau kayap ular ni kan dia macam keliling satu badan. Kalau kayap tu bertemu satu lilitan, boleh menyebabkan maut. Jadi terjadi kepada seorang lelaki. Lelaki ni dia sudah berkahwin, ada isteri, ada anak. So dia sudah terkena kayap ular tu lah. Jadi mula saja kayap ular tu dia sudah tahu, alamak, aku ni kena kayap ular. Berdasarkan pengalaman keluarga-keluarganya lah. Jadi dia pun pergi ke klinik untuk mendapatkan rawatan. So memang tidak ada ubat kayap ular ni. Dia macam cacar air juga, tidak ada ubat. Kau hanya perlu kawal gatal, kesakitan ya. Sebab benda ni akan baik sendiri. Ini menurut doktor lah ya. Mungkin kau akan makan antibiotik sajalah, tapi tidak ada rawatan khusus lah untuk kayap ular ni. So dia hanya dibagi krim untuk rawat gatal tu lah. Tapi makin lama kayapnya tu tidak sembuh, malah makin menjadi. Jadi orang yang kena kayap ni memang azab guys. Ya, susah mau tidur, gatal, ya tidak boleh berpeluh. Memang akan terseksa hingga sampai satu tahap demam ya, demam menahan kesakitan. Dan semakin hari kayapnya tu semakin merebak. Kata orang mau bertemu sudah satu lingkaran. Jadi menurut orang kalau sampai satu lingkaran, guys, kau boleh maut. Ya. Jadi abang ni sampai satu tahap dia hilang selera makan. Makan pun susah mau. Dia sengsara betul lah sebab dia punya kayap tu sampai satu tahap gatal, berair. Ngeri guys. Wow, ya. Kita palis-palis lah mau kena ya kayap ular ni. Saya pun tidak maulah ya. Mudah-mudahanlah dijauhi kena kayap ular ni. Jadi diorang pun jumpa beberapa orang doktor, beberapa klinik, pergi hospital, pergi klinik, pergi hospital, pergi klinik. Macam-macam ubat sudah digunakan, krim digunakan, pun tidak sembuh. Ya, malah makin teruk. Ya, sampai berat badan abang ni susut. Ya, isteri dia risau sampai berapa kali ambil cuti rehat. Dan tempat kerjanya pun sudah mulai risau kerana abang ni asyik ambil cuti. Yang lagi risau istrinya lah. Ya, sebab
kira macam mengganggu kehidupan rutin harian keluarganya lah. Jadi tidak peduli sudah, suami ini cari ikhtiar untuk berubat tradisional. Dia cakap jumpa bomo pun cirik lah, sampai tahap begitu. Ya, dia jumpa bomo ini, tidak sembuh juga. Sehinggalah sampai satu tahap dia sudah macam surrender. Ya, abang ni surrender yang macam yang habis dah usahanya. Ya, habis usaha. Tiba-tiba dia terjumpa ada satu orang budak. Ya, budak tu entah dari mana datangnya. Dia macam minta makanan lah. Dia datang pergi jumpa abang tu yang minta makanan. Jadi si abang ni kebetulan adalah dia sebungkus rotinya. Jadi dia bagilah dengan budak tu. Kemudian budak tu cakap, "Abang ni kenapa?" Kemudian dia ceritakanlah abang ni kena kayap ular. Jadi abang tak tahu macam mana mau ubat benda ni. Kemudian budak tu cakap, "Abang, saya tahu ada seorang nenek, dia boleh mengubat penyakit-penyakit misteri begini. Di mana rumahnya?" Dia beritahulah, kalau abang pergi ke jalan ni, macam jalan kampung lah, dia beritahu ada satu rumah di tepi jalan, rumah yang satu siap tu. Dia cakap budak tu sekitar remaja lah, kira macam 13-14 tahun lah. Abang jumpa siap dia, beritahu siap yang abang kena penyakit ni. Tapi kalau boleh abang pergi waktu malam. Wah, terkejut dia. Kenapa pula mau pergi waktu malam? Jadi dia mengiyakan siap lah. Dia cakap ikhtiar siap lah. Dia sudah tidak tahan, dia sudah sengsara. Ya, menahan azab kayap ular ni. Jadi dia ikut siap lah cakap budak tu. Dia cakap, malam ni aku ikut di mana jalan yang budak tu beritahulah. Kemudian dia beritahu isteri dia. Dia ajak isteri dia untuk pergi berubat di rumah nenek yang budak tu cakap. Ya, budak yang cakap daripada siang hari tu. Kemudian isteri ni macam ragu, betul ke ni bang? Budak-budak bercakap macam nak betul dia tu. Apa lagi ikhtiar yang kita ada ni? Macam-macam ikhtiar yang kita buat. Dia cakap lah suaminya tu. Ya. Jadi mereka pun sama-sama malam tu pergi ke tempat yang budak tu katakan. Satu jalan, kata orang jalan kampung lah. Ya. Dan dorang pun tak tahu di dalam tu ada rumah. Dorang hanya ikut arahan yang budak tu berikan. Jadi jalan-jalan, jumpa ada satu rumah kayu. Rumah kayu yang tunggal di situ, tidak ada rumah tepi lain. Yang ada hanya satu rumah tu saja, rumah kayu. Rumah kayunya yang ada bawah kolong, dia ada tangga begitulah kan. Dia bukan rumah berletak. Ya, dia rumah macam rumah kampung. So mereka pun turunlah. Orang yang sudah kena kayap ular ni, mana kau boleh pakai seluar. Kebetulan kayap ularnya ni di badan. Jadi dia hanya pakai kain pelikat sajalah, sebab tak boleh terkena kain. Kalau orang kena kayap ular ni memang sakit. Ya, memang sakit. Jadi sampailah ke rumah yang mereka sebut tu. Mereka beri salam, "Assalamualaikum, ada orang di rumah?" Keluar satu nenek tua. "Waalaikumsalam." Dia cakap, "Naiklah nak. Cucu ada beritahu yang kau nak datang." Wih, terkejut dia. Nenek tu sudah tahu. Ya, macam cerita Piramli pula ya, cerita Piramli. Tahu dah ajat, cerita Pak Belalang. Jadi mereka terkejut lah, kemungkinan lah cucu nenek tu lah kan. Tapi dong tengok dah ada je orang di rumah tu selain daripada nenek tu. Dan nenek tu dia tidak gunakan elektrik macam elektrik yang rumah ni. Dia guna pelita. Memang betul-betul macam kampung lah guys. Ya, jadi nenek tu pun jemput, naiklah ke atas belakang. Kemudian dong naik, duduk di lantai sialah. Dan tikar rumah tu dia gunakan tikar mengkuang. Okey, tikar mengkuang. Memang kampung lah. Dong pun terkejut, tak pernah pula dong tahu yang di situ ada rumah nenek tu kan. Jadi nenek tu cakap, "Mana sakitmu tu? Nenek nak tengok." Kemudian dia tunjukkan di mana kayap ular tu. Memang sedikit lagi kayap ular tu mau tersentuh lah, mau macam satu lingkaran sudah. Dan susut, berat badan abang tu pun makin susut. Jadi nenek tu cakap, dia cakap, sekarang cuba kau baring. Dia cakap, nenek tu suruh baring. Jadi baringlah, ya abang tu. Isteri dia nampak. Kemudian guys, kamu tahu apa nenek tu buat? Nenek tu jilat, macam dia jilat semua yang sakit kayap ular tu. Satu keliling tu, kau pun sudah kayap ni kurap. Kau pergi jilat kurapmu, kau pun kurap kau sendiri pun kau tidak berani. Jadi terkejutlah dorangnya, nenek tu pergi jilat
kayap tu. Dia satu badan. Ya, dia susahlah saya mau saya bagi contoh. Okey. Isteri dia, isteri abang tidak boleh buat apa-apa. Dia hanya tergamam melihat nenek tu buat. Ya, apalagi abang tu dia nak peduli, lantaklah kau. Kalau ini ubat kau ni boleh baik, lantaklah, dia cakap kan. Dia pun tak tahan. Dia biar saja nenek tu jilat. Ya, sampai satu tahap habislah satu keliling semua celah-celah ya kayap tu di badan abang tu dia jilat. Kemudian dia duduk. Dia cakap, sudah, dia cakap, aku sudah ubat, dia cakap, kamu boleh baliklah, ya. Jadi Nek, berapa bayarannya Nek? Tidak perlu bayar nak, dia cakap. Anggap saja ini ikhtiar kamu, dia cakap, ya, sebab bantu cucuku. Itu saja dia cakap, ya. Kemudian dorang pun pulang semula. Dan beberapa minggu kemudian, guys, kayap ular abang tu sedikit demi sedikit berkurangan dan akhirnya sembuh 100% dan abang tu sihat 100%. Jadi dia rasa macam terhutang budi dengan nenek tu dan rasa macam yang kan mungkin nenek tu ada apa kalau tak diubatnya kan lidar ke air liurnya ke apa kan dia kalau tak kumur ubat ke. Jadi diorang macam merasa terhutang budi lah. Jadi abang dan isteri itu ingin beri hadiah lah. Oleh kerana mereka dapat kerja sudah, kehidupan pun selesa sudah. Jadi mereka ingin terhutang budi, ingin beri hadiah lah, sedikit hadiah mungkin untuk nenek tu. Ya, dorang beri sedikit bantuan makanan, beras, mie. Okey, sedikit bekalan makanan lah. Dorang tidak mau bagi duit sebab nenek tu memang tak mau duit. Jadi dorang pun pergilah jalan, tapi pada waktu siang bukan malam, siang. Ya, dorang jalan pergi ke jalan yang mereka pergi tu. Dan sampai ke tempat rumah nenek yang mereka pergi tu, guys, rumah tu tak wujud. Rumah tu tidak ada. Yang ada hanya semak samun. Sampai orang cakap, ini kan? Dia tanya isteri dia, rumah tu di sini kan? Mana pula? Kemudian dia cuba keliling cari-cari, hanya semak. Tidak ada rumah. Sampai dia yang, biar betul dia cakap kan, rumah ni betul-betul kedudukan di sini. Dia nampak macam tanda lah, pokok ni memang di sini rumah, tapi rumah tu tidak wujud. Ya, hanya semak. Tidak ada tanda pun kata orang kayu pajak kah untuk rumah tu, memang tidak ada. Jadi suami isteri ni kelirulah apa sebenarnya yang berlaku. Dia cakap, malam ni kita pergi, mungkin mungkin baru kita nampak. Kemudian malam dong pergi lagi dengan bawa hadiah makanan yang dong mau hadiahkan kepada nenek. Malam dong lalu lagi ke situ, memang tidak ada nampak ada rumah. So mereka jadi bingung, rumah siapakah yang mereka pergi tu dan siapa nenek yang merawat kayap ularnya. Baiklah, kisah seram seterusnya berlaku kepada seorang nurse ataupun jururawat. Dia ni dikatakan seorang nurse yang sangat baik, ya. Kata orang kalau di hospital tu dialah nurse harapan lah, ya. Kalau ada pesakit akan cari dia. Mana nurse? Nurse ni dipanggil Lin lah. Mana nurse Lin? Komitmen dan tanggungjawabnya tu sangat tinggi, guys. Jadi ramai yang menyenangi, termasuk pesakit. Dijadikan cerita, ada seorang nenek, nenek tua, ya, yang sudah uzur dimasukkan ke hospital tu. Ini hospital swasta, guys, bukan hospital sembarangan. Jadi hospital swasta ni kira macam hanya orang kaya, orang berduit je lah yang masuk kan. Jadi nenek tu diletakkan di hospital tu. Pada mulanya nenek tu masuk ward biasa sajalah, macam kesehatannya yang normal, masih boleh berjalan, masih boleh ke tandas. Sampai satu tahap kesihatan nenek tu merosot. Sampai nenek tu terpaksa menggunakan bantuan oksigen, ya, bantuan oksigen yang letak mulut tu kan, bantuan oksigen. Kesian teruklah. Dan seperti yang saya katakan tadi, jururawat Lin ni lah, nurse Lin ni lah yang menjaga nenek ni lah. Jadi asal ada apa-apa, nenek tu akan cari, mana nurse Lin, mau ke tandas kah, mau makan kah, mau makan ubat kah, mau mengadu kah, memang dia akan cari nurse Lin. Jadi nurse Lin ni memang baik hati, dia layan je lah. Oleh kerana memang dia ni jenis yang
komitmen yang tinggi, bertanggung jawab, sentiasa beri perkhidmatan yang terbaik. Ramai orang yang suka, termasuk nenek tu. Sehinggalah satu hari nenek tu memang betul-betul uzur sudahlah, ya betul-betul sakit. Jadi oleh kerana nenek tu memang betul-betul uzur, satu malam tu nenek tu panggil, "Lin, mana Nurse Lin? Mana Nurse Lin?" Dia merayu-rayu. Kebetulan Nurse Lin pada malam tu dia tidak kerja, bukan shift dia, tapi dia mau juga. Panggilkan Nurse Lin. Nenek sudah tidak panjang nyawa ni. Mau tidak mau mereka terpaksa hubungi Nurse Lin tu lah, jurawat Lin tu, untuk datang ke hospital sebab dan nenek tu mau jumpa dia. Jadi Nurse Lin ni bagus ya, walaupun bukan masa shift dia pun terpaksa pergilah. Dia jumpalah nenek tu. "Kenapa nek?" "Ya Lin," dia cakap, umur nenek ni sudah tidak panjang. Kesihatan nenek ni sudah semakin susut, dan sikit masa lagi nenek akan meninggal. Jangan dah cakap begitu nek. Lin cakaplah, "Kita akan usahakan sebaik mungkin supaya nenek sembuh semula, sihat semula. Doakan saja nek." Kemudian nenek itu cakap, "Lin, nenekmu terus teranglah," dia cakap, "nenek ni sebenarnya ada saka. Jadi nenek ni sudah tidak tertanggung untuk menjaga saka ni. Badan nenek sudah tidak sihat. Jadi nenek terus terang, nenek ingin serahkan saka ni kepada kau." Memandangkan saka ni pun suka dengan Lin. Si Lin ni terkejut lah. "Wih, kenapa pula aku yang kau bagi saka tu kan?" "Nek," dia cakap kan, "bukannya saya tidak mau terima nek, ya, tapi saya ni memang takut benda-benda begini, benda-benda misteri, mistik ni nek. Jadi saya minta maaf lah banyak-banyak nek. Saya tidak boleh terima saka nenek ni." Nenek tu masih lagi pujuk lah, "Janganlah begitu Lin," dia cakap. "Hanya Lin je seorang yang baik. Saka nenek ni pun baik juga," dia cakap, ya. "Kalau Lin boleh tolong jagakan, ambil saka ni, saka ni boleh bantu kau banyak yang kau mau, dia akan turuti." Jadi si Lin ni serba salah dan takut. "Gila kau mau terima saka orang? Gila. Kalau aku pun lantak kau lah mati, biarlah kau situ kan, kalau aku lah, ya." Jadi si Lin ni tolak secara baiklah. Dia begitu, "Nek, minta maaf lah nek, kalau boleh nenek bagi dia dengan cucu nenek kah, anak nenek kah, keluarga nenek kah. Saya memang tidak boleh nek. Ya, saya tidak boleh terima benda begitu nek. Takut saya pun nanti saya sakit susah pula nek. Saya ni ada suami, saya ni ada anak nek." Dia cakap kan, "Saya ni tidak arif untuk menjaga benda-benda begini." Dia tolak secara baik. Akhirnya nenek tu pun akur. Beberapa hari kemudian nenek tu meninggal dunia guys. Jadi tidak tahu sama ada saka tu sempat diberi kepada anaknya, kepada keluarganya, tidak tahu, wallahu alam. Jadi nenek tu pun dibawa discharge daripada hospital tu untuk diuruskan jenazahnya oleh keluarganya. Selepas saja nenek tu keluar daripada hospital tu, bermulalah kisah seram berlaku di hospital tersebut. Setiap hari ramai nurse pesakit terlihat kelibat harimau muncul di ward hospital tu. Sampai orang berteriak, "Harimau, harimau, harimau." Bila orang muncul, orang tengok tidak ada. Tapi mereka selalu nampak kelibat harimau sering berjalan di ward tu. Ya, nurse selalu nampak. Terkejut, ya. Ya, macam mana boleh ada harimau? Dan mereka percaya harimau tu adalah saka nenek yang tidak dapat diberikan kepada keluarganya. Jadi dia hanya merayau-rayau di hospital tu. Ketakutan ya orang di hospital sebab ada saka harimau. Kadang-kadang dia muncul, kadang-kadang dia berbunyi, kadang-kadang dia mengaum. Ya, bukan itu saja, kadang-kadang ya katil bergerak sendiri, gelas bergerak sendiri, kerusi bergerak sendiri, hingga memberi trauma kepada pekerja-pekerja di hospital tersebut. Ya, sampai orang cakap, "Lin, kau terima sajalah saka ni, kau jumpalah saka tu, kau terimalah." Si Lin mana mau, gila kan? Ya. Jadi sampai satu tahap ia menjatuhkan reputasi hospital swasta tersebut. Ramai orang tidak mau pergi menginap di ward hospital itu kerana heboh cerita berlaku, ya, kisah-kisah seram yang berlaku. Sampai satu tahap, ya, malam tu mereka terdengar satu ngauman harimau satu ward tu. Semua orang dalam ward tu berteriak dengar ngauman harimau tu, ya, bergegar, ya, orang-orang dalam ward tu minta discharge terus.
oh memang betul-betul jatuhlah ya, sebab hanya pesakit-pesakit yang berduit saja masuk hospital swasta ni. Jadi kalau sudah tidak ada pesakit, macam mana orang mau hidup hospital swasta tu? Jadi pihak hospital termasuk Silin tu telah bercadang mencari perawat tradisional untuk merawat hospital. Jadi mereka telah upah seorang ustaz, dan ustaz tu cuba rawatlah ya hospital tu, dan cuba panggil Saka tu, dan memang durang katakan dorang dengar bunyi harimau, tapi dorang tidak nampak kelibat harimau tu. Kerana ustaz tu tak tahu lah apa yang dibuatnya, dia baca-baca, akhirnya dia cakap Saka tu sudah tidak ada di hospital tu lagi. Dan beberapa hari kemudian aman, sudah tidak ada gangguan, kelibat harimau berkeliaran di hospital tu sudah tidak ada, dan selepas tu semuanya kembali normal. Jadi guys, itulah dia podcast seram kita hari ini. Jadi apa pendapat anda? Adakah kisah ini menyeramkan diri anda? Jadi teruskan sokongan kepada channel Alip Bosku. Kalau boleh share kepada rakan-rakan anda, rakan-rakan yang minat dengan kisah seram, sharekan podcast seram ini. InsyaAllah ia sedikit sebanyak membantu channel Alip Bosku ni dan memberi kepada motivasi saya untuk bercerita kisah seram lagi. Jadi jangan lupa, kita akan jumpa lagi di podcast seram akan datang. Alip Bosku, Assalamualaikum.